Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik dan inayahnya kita dipertemukan dalam halaqah Al-Quranul Karim ini untuk kita membincangkan satu tajuk, iaitu tajuk Waqaf Jibril. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, untuk maklumat asas, wakaf ni terbahagi kepada 4 bahagian. Ada 4 bahagian. Yang pertama dinamakan sebagai wakaf ittirari, yang kedua dinamakan sebagai wakaf ikhtibari, yang ketiga dinamakan wakaf al-intizari, yang keempat dinamakan wakaf al-ikhtiyari. 4 wakaf ni lah. Dan kita baca Al-Quranul Karim dan kita dapati adanya wakaf di sana. Ada yang bertanda wakaf qaf lam ya, ada yang bertanda dengan mim, ada yang bertanda dengan sad lam ya, ada yang bertanda dengan lam alif. Semua wakaf ini berada di bawah pecahan kepada wakaf ikhtiyari ataupun al-ikhtiyari lah. Iaitu kita namakan sebagai wakaf tam yang bertanda dalam Al-Quran mim kecil ekor ke kiri tu. Yang kedua bertanda dengan qaf lam ya qili. Ni semua wakaf tam. Yang kedua kita dapati juga wakaf kafi yang bertanda dengan jim. Yang ketiga kita dapati wakaf hasan dalam Al-Quran yang bertanda dengan sad lam ya sili, silah aula, sambung lebih utama. Ataupun kita juga bertemu dalam Al-Quranul Karim ada wakaf yang ditulis dengan lam alif. Maknanya wakaf qabih, kalau kita berhenti maknanya yang buruk, maka ditanda dengan lam alif. Maknanya kawasan tu kita tak boleh berhenti. Ni pembahagian wakaf ikhtiyari yang kita guna dalam Al-Quranul Karim. Okey, ada yang bertanya, wakaf Jibril ni macam mana pula? Berada di mana pula? Jawapannya adalah wakaf Jibril berada di dalam wakaf ikhtibari ni lah. Sebab wakaf Jibril ni adalah wakaf yang disebut oleh diajarkan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril mengajarkan begitu kepada Nabi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhentilah. Dan wakaf Jibril ni dari sudut namanya juga bukan hanya wakaf Jibril sahaja namanya. Namanya juga adalah wakaf sunnah ataupun wakaf nabawi. Kerana apa? Kerana ianya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Okey, dan yang menakalkan ataupun yang menceritakan tentang wakaf Jibril ni ataupun wakaf nabawi ni ramai di kalangan para ulama yang thiqah lah, yang kita boleh percayai ucapannya. Okey. Wakaf Jibril ni berlaku di mana? Secara umumnya berlaku, kebanyakannya berlaku pada pertengahan ayat. Kadang-kadang berlaku juga di akhir ayat. Ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil sebagai ra'sul ayah. Ra'sul ayah, kepala ayat. Maknanya di akhir ayat lah. Di dalam Al-Quran begitulah. Dan kaedah kita wakaf sebelum ni kita dah ambil maklum. Antaranya al-waqfu ala ra'sil ayah sunnah. Kita wakaf di kepala ayat, di akhir ayat, merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita akan bercakap secara spesifik berkaitan dengan wakaf Jibril, ataupun wakaf dinamakan juga dengan wakaf nabawi, ataupun dinamakan dengan juga wakaf sunnah. Okey. Dan wakaf ini apabila kita bertemu dengannya, hukumnya adalah sunnah. Sunat untuk kita berhenti. Sunat maksudnya apa? Sunat maksudnya kalau kita berhenti, kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala sebab mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan disebutkan juga adalah riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang cerita naqalan an Jibril, yang dinakalkan, yang dipindahkan daripada Jibril alaihi salam. Dipindahkan daripada Jibril alaihi salam, dan kita perlu ikutlah. Terlebih aula untuk kita ikut. Dan kerana ikut dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah satu kemuliaan dan satu kelebihan lah. Kita ikut bukan sekadar kita dapat pahala sahaja, tapi kita juga
dikira sebagai mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Secara ringkasnya, wakaf Jibril ni ada beberapa pandangan ulama lah. Ada yang mengatakan bahawa wakaf Jibril ni ada 10 semuanya. Seperti mana yang disebut oleh Al-Allamah As-Sakhawi dalam kitabnya Manarul Huda fi Bayan Al-Waqf wal-Ibtida'. Wakaf Jibril ada 10. Wakaf Jibril ada 10. Okey. Ada setengahnya yang menyebut bahawa wakaf Jibril ni ada 14, ada 17 semuanya. Ada yang menyebutkan ada 17. Okey. Yang kedua, yang menyebutkan bahawa wakaf Jibril ni ada 17, iaitu yang dinakalkan daripada sahibul insyirah as-sudur, Syekh Wahbah Surur Al-Mustafa. Beliau mengatakan bahawa wakaf Jibril ni ada 17 semuanya. Dan insya-Allah kita akan sebut secara ringkas lah, satu persatu berkaitan dengan wakaf Jibril alaihissalam. Dan diharapkan tuan-tuan dan puan-puan bukan sekadar sahaja dengar, tuan-tuan boleh bersedia dengan mushaf masing-masing dan pen untuk kita tanda terus dalam mushaf. Ataupun kalau tak nak tanda terus dalam mushaf, boleh sedia buku catatan untuk kita catat dahulu dan kita boleh rujuk balik semasa kita nak baca Al-Quranul Karim ataupun kita nak tanda di dalam Al-Quranul Karim kita. Okey tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wakaf Jibril yang disebutkan oleh Al-Allamah As-Sakhawi dalam kitabnya Manarul Huda fi Bayanil Waqf wal Ibtida'. Yang pertama adalah pada suratul Baqarah. Suratul Baqarah. Kita sambil-sambil buka Al-Quranul Karim lah untuk kita boleh tanda terus. Iaitu pada muka surat ke-23. Muka surat 23. Ayatnya yang berbunyi fastabiqul khairat. Kita berhenti di situ. Dan ditanda di sini jim. Wakaf. Wakaf ditanda dengan jim, maknanya wakaf wakaf kafi lah. Wakaf kafi. Ditanda dengan jim. Apabila kita sampai di kalimah fastabiqul khairat, lalu kita berhentilah. Berhenti dan kita ingat di sini adalah wakaf Jibril ataupun wakaf sunnah ataupun wakaf nabawi, mana-mana satu sahajalah. Lepas tu cara kita nak ambil macam mana? Ambil terus ayat selepasnya. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Okey, di situlah fastabiqul khairat. Kita berhenti dan terus ambil ayat selepasnya. Muka surat 23, suratul Baqarah. Okey. Seterusnya yang kedua di dalam surah Ali Imran, ayat muka surat 62 ayat ke-95. Muka surat 62. Okey. Muka surat 62 ayat 95. Kita baca qul sadaqallah, lalu kita berhenti. Dan di situ tandanya qaf lam yaqili, waqaf aula, kita berhenti lebih baik. Mana ni adalah wakaf tam dan bertepatan pula dengan wakaf sunnah, wakaf nabawi, wakaf Jibril. Lalu kita berhenti di situ dan kita terus ambil ayat selepasnya. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Okey, selesai. Yang kedua. Yang ketiga, muka surat 116. Suratul Maidah. Suratul Maidah, muka surat 116. Okey. Ayat yang ke-48. Ayat 48 Suratul Maidah, muka surat 116. Ayatnya yang panjang, tapi syahidnya ataupun tempat kita nak bincangnya ayat ke-48 ni dua baris yang terakhir lah. Kita baca fastabiqul khairat. Ayat fastabiqul khairat ni sama, berulang dengan suratul Baqarah, poin yang pertama tadi. Kita baca yang kedua, yang ketiga ni, poin yang ketiga fastabiqul khairat. Kita berhenti dan kita pun terus ambil ilallahi marji'ukum jami'a.
Okey. Macam itulah. Kita terus ambil. Kita tak perlu ulang fastabiqul khairat atau kita berhenti dan kita ambil fastabiqul khairat semula. Tak perlu. Terus ilallahi marji'ukum. Dan di dalam mushaf kita juga ditanda dengan jim. Waqaf kafi. Waqaf kafi. Okey, maknanya wakaf ni telah tersedia dalam Al-Quran kita lah. Cuma kita tahu ataupun tidak sahaja ianya adalah wakaf Jibril ataupun tidak. Okey. Seterusnya di dalam surah Yusuf. Dalam surah, bukan surah Yusuf. Surah Yunus. Ayat 127. Muka surat 127. Okey, muka surat 127. Maafkan saya. Suratul Maidah. Suratul Maidah ayat 127. 116. Maafkan saya. Ayat 116. Suratul Maidah. Okey, kita baca macam mana? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Di kalimah bihaq di sini adalah waqaf Jibril. Kita berhenti dan kita pun terus ambil. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kita teruskan bacaan. Dan dalam mushaf kita ditanda dengan jim. Waqaf tam. Waqaf kafi. Okey. Ni poin yang keempat. Yang kelima, muka surat 248. Muka surat 248. 248. Muka surat 248. Surah Yusuf. Ayatnya adalah 108. Ayat 108. Kita baca dalam Al-Quran. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Kita pun wakaf di situ. Ini adalah wakaf Jibril. Selepas kita berhenti, kita terus ambil nafas dan baca ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Okey. Dan dalam mushaf kita ditanda dengan jim. Jim wakaf kafi. Okey. Seterusnya yang keenam, muka surat 251. 251. Sama-sama buka mushaf ya. 251 ayat 17. 251 ayat ke-17. Wakafnya di mana? Wakafnya di ra'sul ayah. Kepala ayat ataupun pengakhiran bagi ayat ni lah, ayat ke-17. Kadzalika yadribullahu al-amthal. Kita berhenti di situ dan kita terus berhentilah. Dan sebab kenapa? Sebab ianya adalah ra'sul ayat. Kita dah biasa berhenti sangat, tapi cuma kita tak tahulah. Hari ni kita dah tahu ni adalah wakaf Jibril. Maka apabila kita baca Al-Quran Al-Karim, bila sampai di sini kita ingat ni wakaf Jibril ni. Ni wakaf sunnah ni. Ni wakaf Nabi ni. Lalu Nabi berhenti, kita pun berhenti ikut Nabi SAW. Kita dapat pahala lain pula. Pahala ikut Nabi SAW. Okey. Selesai yang keenam. Yang ketujuh, muka surat 267. Boleh sama-sama buka dengan saya lah. 267. Ayatnya, ayat yang kelima. Suratul Nahli. Suratul Nahli. Ayat yang kelima. Kita baca. Wal an'ama maafkan saya. Wal an'ama khalaqaha. Kita pun wakaf di situ. Dan berkebetulan dalam Al-Quran kita ditulis dengan qaf lam yaqili. Wakaf aula. Ni wakaf tam. Bila kita berhenti di situ, kita terus ambil nafas. Sebab bila sebut wakaf, kita berhenti dan kita bernafas. Kalau berhenti tanpa nafas ni dipanggil bukan wakaf, dipanggil sebagai saktah. Tapi kita wakaf, berhenti dan bernafas. Seterusnya kita ambil lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Kita pun selesailah ayat ni. Okey. Ni poin yang
yang ke 7. Yang ke-8 di dalam surah As-Sajdah, muka surat 416. Okey, muka surat 416. Ayat yang ke-18. Okey, ayat yang ke-18 kita baca, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Dan kita berhenti. Dalam mushaf kita ditulis dengan jim, wakaf, kaf, kafi. Dan di sinilah wakaf Jibrilnya. Bila kita berhenti, kita pun terus ambil la yastawun. Okey. Ni wakaf Jibril yang ke-8. Seterusnya yang ke-9, muka surat 584. 584. Ni juzuk yang ke-30 dah ni. 584. Okey, surah An-Nazi'at ayat yang ke-23. Biasa kita baca fahasyara fanada. Tapi di sini ada wakaf Jibril. Di mana? Fahasyar fanada. Fahasyar. Kita pun berhenti wakaf lah. Berhenti dan bernafas. Lepas tu kita sambung fanada. Ini merupakan wakaf Jibril. Dan di sini setakat yang kita dah tengok 8 sebelum ni satu-satunya yang tidak ada tanda wakaf padanya lah. Tapi berhenti. Sebab apa? Jibril alaihissalam berhenti, Nabi SAW berhenti. Maka hari ni kita dah tahu kalau kita nak amal boleh amal sebab hukumnya adalah sunat. Sunat. Tapi kalau kita tak nak, tak apa juga, tapi hilanglah pahala sunat tu. Okey, seterusnya yang last kali 598 dalam suratul Qadar. Okey, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Okey. Di mana wakafnya? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Okey, kita berhenti di sini. Dan dia bertepatan dengan ra'sul ayat, kepala ayat. Kita berhenti. Dan bila berhenti di sini, kita ingatlah ni adalah wakaf Jibril. Sebab tu kita tanda terus di tepi. Okey. Ni 10 poin ataupun 10 tempat yang disebut dalam kitab Manarul Huda oleh fi bayan waqf wal ibtida al-allamah as-Sakhawi. Selesai. Dan hari ni juga saya akan sebut ada 7 lagi tambahan yang disebut dalam setengah kitab tajwid yang disebut oleh siapa? Disebut oleh Syekh Wahbah Surur Al-Mahalli di dalam kitabnya Al-Insyirah As-Sudur. Maknanya 10 tadi dah termasuk sekali dah. Cuma dia ada tambah 7 lagi. Kita akan tengok 7 tambahan ni je lah. Kita akan tengok 7 penambahan ini sahaja. 10 dah dikira. Maka ni penambahan daripada 10 tadilah. Okey, ada 7 lagi. Maknanya kalau kita nak berpegang dengan pandangan Al-Allamah Sakhawi, cukup sampai 10 tadi saja. Tapi kalau kita nak tambah lagi, nak berpegang, ada lagi orang lain yang sebut ada 17, kita boleh jugalah. Okey. Yang pertama, ini penambahan. Yang pertama adalah pada ayat pada muka surat 208. Muka surat 208 surah Yunus. 208 surah Yunus. Ayat mana? Ayat yang kedua. Kita baca. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas. Kita pun berhenti. Di sini tak ada juga tanda.
Tapi kita berhenti sebab ni adalah wakaf Jibril. Nak berhenti boleh, tak berhenti pun tak apalah. Wa basyiril ladzina amanu. Kita sambung terus ambil wa basyiril ladzina amanu ila akhiril ayat. Okey. Yang pertama, yang kedua di dalam surah Yunus juga muka surat 216. Muka surat 216 ayatnya adalah ayat yang ke-65. Ayat ke-65 kita baca wala yahzunka qawluhum. Di sini tandanya mim kecil ekor ke kiri. Ni wakaf tam lah. Wakaf lazim. Wakaf lazim. Lazim ni macam mana? Yang beza antara wakaf lazim dengan wakaf tam. Bukan. Wakaf lazim dengan wakaf qaf lam ya tu, kili tu. Semua wakaf tam dua-dua, tapi bezanya wakaf lazim ni kalau kita sambung akan menyebabkan rosak makna lah. Kita sambung menyebabkan rosak makna. Okey, kita baca wala yahzunka qawluhum. Kita pun berhenti. Kalau kita sambung rosak makna. Innal izzata lillahi jami'a. Okey. Kita berhenti di sini dan kita niat ni adalah wakaf Jibril, wakaf sunnah. Dan juga ianya adalah wakaf lazim. Okey. Ni yang ketiga. Yang kedua. Maafkan saya, yang kedua. Yang ketiga, muka surat 279. Muka surat 279. 279 ayat yang ke-103. Ayat 103. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. Kita pun wakaf. Kita berhenti. Dan dalam Al-Quran ditulis qaf lam ya qili. Qili ni wakaf tam juga. Tapi kalau kita sambung, ianya tidak merosakkan makna. Itu jelah bezanya. Ayat telah sempurna, tak ada kaitan terus dengan selepasnya. Tapi kalau sambung, tidak merosak makna. Bila kita berhenti, kita ingat ni wakaf Jibril, kita pun berhenti. Dan kita sambung lisanul ladzina yulhiduna ilaih ila akhiril ayah. Okey, yang tiga. Ini penambahan yang ketiga lah. Yang keempat, muka surat 412. Muka surat 412. Sama-sama kita buka Al-Quran lah. Dan di skrin pun dah ada tu. Boleh tengok situ dulu. Dan lepas ni boleh rujuk Al-Quran balik lah. Muka surat 412. Surah Luqman. Ayat yang ke-13. Kita baca wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ditanda dengan sad lam ya. Sad lam ya ni makna wakaf hasan. Kita sambung lebih baik. Tapi bila hari ni kita dah tahu ni adalah wakaf Jibril, wakaf sunnah, wakaf nabawi, maka kita berhenti. Sebab iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat pahala lain pula lah. Okey. Bila la tusyrik billah, kita pun berhenti, ambil nafas dan terus baca innasyirka la zulmun azim. Okey. Ayat yang ke-13 muka surat 412. Seterusnya muka surat 467. Surah Ghafir. 467. Surah Ghafir ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 kita baca wa kadzalika haqqat kalimat, maafkan saya,
وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. Kita pun berhenti. Ini adalah wakaf Jibril. Dan di sini juga adalah ra'sul ayah. Maknanya kita ada dua kelebihan lah. Satu, kita berhenti di ra'sul ayah, kepala ayat. Al-waqfu ala ra'sul ayah sunnah. Kita berhenti di kepala ayat ni sunnah Nabi SAW. Nabi baca satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Dan hari ni kita tahu ianya juga adalah wakaf Jibril. Maka kita ingat satu lagi, ini juga wakaf Jibril. Berhenti sebab ikut Nabi SAW. Dapat pahala pula lah. Okey, seterusnya yang keenam, penambahan daripada 10 tadi lah. Dalam suratul Qadar, juzuk yang ke-30, suratul Qadar. Ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kita pun berhenti. Dan biasa dah berhenti dah. Cuma tak tahu je yang ini adalah wakaf Jibril. Hari ni kita tahu. Ini adalah wakaf Jibril. Terus ambil kat mana? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey, seterusnya yang last sekali, yang ketujuh, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Syekh Wahbah Surur Al-Mahalli. Dia kata di fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Surah An-Nasr ayat yang ketiga, muka surat 603. Muka surat 603 surah An-Nasr. Idza ja'ala, ayat yang last sekali, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kita pun berhenti. Ditanda dengan jim, wakaf Hasan, wakaf kafi. Ditanda dengan jim wakaf kafi. Kita berhenti. Biasa dah kita berhenti. Tapi hari ni baru kita tahu ni adalah wakaf Jibril alaihissalam, wakaf Nabawi. Kita berhenti dengan niat yang satu lagi lah. Lepas kita berhenti, kita pun terus ambil innahu kana tawwaba. Okey, selesai. Ni 17 yang disebut oleh Al-Imam Syekh Wahbah Surur Al-Mahalli. Maknanya kita ada dua pandangan yang kita sebut hari ni lah. Dan ada lagi pandangan yang lain yang tak mahu untuk saya sebut di sini. Ada lagi yang berpandangan 17 juga. Tapi berbeza, sedikit berbeza pada ayat-ayatnya lah. Okey. Sekarang ni kita ada tahu dua pandangan. Pandangan pertama 10 yang disebut oleh Al-Imam As-Sakhawi di dalam kitabnya Manarul Huda. Dan satu lagi ada 17 seperti mana disebut oleh Syekh Wahbah Surur Al-Mahalli. Kita dah tahu, tinggal lagi untuk kita amal lah. Amal ikut Nabi SAW, seperti mana yang Nabi SAW bertalaki dengan Jibril alaihissalam, maka seperti itulah yang kita baca dan yang kita ikut. Akhirnya terima kasih kerana sudi untuk mendengar video ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.